Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini kita akan cover dua benda, iaitu kita akan cover buat architecture column dan juga floor. Floor ni dalam bahasa Melayunya lantai lah, ataupun dalam bahasa construction kita panggil slab lah. Jadi kita akan cover kedua-dua ni dalam item architecture hari ni. Jadi untuk pertama sekali kita akan buat untuk column. Untuk column, first kita akan buka dulu di ground floor level, dan kita boleh close yang lain close, kita tekan ke atas ni je. Kita zoom dahulu. Okey, kita tengok balik. Untuk column, kita akan buat, kalau kita tengok dalam kita punya floor plan ni, kita akan identify dia ada 4 column. 1, 2, 3 dan 4. Jadi maklum kat sini saiz column adalah 300 darab dengan 300 mm. Cara dia macam mana ialah, first kita akan pergi ke bahagian kolom tersebut. Dia nak panah di bawah, kita akan ada structural column dan kolom architectural. So kita akan pilih kolom architectural, dan selepas kita pilih tu dia akan keluar di properties ni lah macam biasa. Cumanya kita nak buat custom saiz 300 darab 300. Bagaimanakah cara dia? Sama je macam cara yang sebelum ni. Kita akan buat, tekan edit type. Di sini ada edit type edit type. Kita klik edit type. Kita akan duplicate lebih dahulu. Duplicate maksudnya kita akan ambilkan, kita ambil kolom yang ini untuk kita copy dahulu. Kita tak nak ubah yang ni, sebab ini yang asal, biarkan dia saja. Kita duplicate dan kita ubahkan namanya. Contoh 300 darab 300 mm, dan kita klik OK. Seandainya kita dah tersalah tulis, kita boleh rename kat sini. Contoh saya cakap saya tersalah, saya nak mm tu ada space. Tekan OK dan dia dah ubah. Bermaksud kalau kita tengok kat sini, yang 3 ini adalah yang asal, dan yang ini kita baru buat. Okey. Sorry. Saya buka balik sebab saya tertekan escape. Selagi kita tak tekan OK, selagi tu dia tak save lagi So next kita akan buat dia punya sizing. So sizing ni 300, kita dah buat rename 300. So size kita akan ubah kat sini lah tab dia, kita akan ubah 300. Sini pun 300. Seandainya kita macam betul ke saya buat tak betul, kita boleh tekan preview. Kat sini ada button preview. So bila kita klik preview, kita akan nampak lah kita punya kolom tu. So dia maklum kat sini kita boleh ubah kita punya elevation. Contoh kalau kita nak tengok daripada pandangan atas, kita akan nampak lah ini size dia 300. Ni pandangan sisi dan sebagainya. So kita dah buat, kita klik OK. Lepas kita klik OK, kita akan nampak di bahagian atas ni dia sama macam wall yang berwarna hijau ni. Okay, kita akan buat dia, first kita akan tengok kalau height ke depth. Kalau height bermaksud kita akan buat, saya akan tunjuk contoh kat sini Ni height kita akan buat daripada level sekarang. Sekarang kita buka daripada ground floor. So ground floor, contoh saya buat unconnected Satu saya buat height unconnected 4000, saya letakkan di sini. Satu lagi di sebelah kiri dia saya buat depth unconnected 4000, saya letakkan di sini. So dia akan naik warning. Kenapa naik warning sebenarnya? Kita tengok kat sini tak ada Saya tekan escape, kita tengok macam ada satu kolom. Tapi kalau kita tengok secara 3D, kita akan nampak dua kolom. Inilah maksud height dengan depth. Height bermaksud daripada level yang sedia ada, iaitu ground floor, dia akan naik 4000 ke atas. Dia akan naik 4000 ke atas. Kalau depth, dia akan jadi 4000 daripada ground floor, dia akan ke bawah. Jadi macam mana nak double check, saya akan check sebab saya akan check sebab ni 4000. Ni pun 4000. So dalam case ni kita akan pakai height lah, sebab kita buat kolom daripada ground floor, tetapi kita limitkan kita sampai roof floor sahaja. Jadi kita pergi kat ground floor balik. Jadi kita akan buat di sinilah, somewhere di sini. Sekejap saya akan delete yang ini dahulu. Kita akan buat di sini dahulu. Ini jarak dia lebih kurang 3000 lah, 3000 daripada grid line 7. Tapi tak apa, jarak kita ubah nanti. So saya klik kolom, pergi ke architecture kolom yang ni kita dah buat tadi. Kita nak sampai roof floor. Dia marah dulu.
Sebab kita buat depth, kata mana boleh depth turun ke bawah lepas tu naik ke atas, dia kata pening lah. So kita ubahkan kepada height dulu, baru kita tukar pada roof, baru dia okey, logik. Okey, next kita akan buat 2 kolom dengan jarak lebih kurang 3000. So saya buat dulu. Kalau kita gerakkan mouse jadi naik suggestion sebenarnya. So kalau kita tak buat, kita main hentam je dulu pun tak ada masalah. Okey, contoh saya hentam dahulu. Macam ni kita nak ubah sama je. Kalau kita nak betul dimension yang betul, so saya buat sini daripada grid line ke center column. So dia beritahu jarak. Sama juga yang ini. Kita nak yang kolom ni bergerak. So kita akan ubah, tekan kolom dan kita ubahkan value dia kepada 3000. So ini adalah satu cara. Selain daripada cara yang kita boleh letak dimension, kita klik, kita ubah dimension. Selain daripada itu juga kita boleh gunakan align. Align bermaksud kita dah ada satu objek. Kita dah ada satu objek kat sini. Kita nak jadikan objek ni sebagai reference kita. Macam tu. So bagaimana cara dia? Kita klik kolom ni dan kita akan tengok di atas ni ada satu yang simbol ni dekat under modify. So nama dia ialah align. Align. Macam mana cara dia? Kita klik align. First kita pilih objek yang kita nak jadikan dia sebagai rujukan. Contoh saya nak jadikan rujukan kolom ni di hujung ini. Ini titik rujukan saya, dia akan naik. Okey, kolom ni saya nak ikut macam mana position dia macam ni. So saya akan klik di hujung ni juga. Bila saya klik, dia akan berubah tempat. Okey, senang saja kan. Contoh lagi, selain daripada tu, saya nak kolom saya ni yang hujung sebelah sini, yang sebelah sini, saya nak selarikan dengan dinding saya sebelah sini. Jadi apa yang saya patut buat? Saya escape dulu, saya tekan align, saya pilih dinding yang paling luar. Kalau tak boleh pilih, okay, dinding paling luar ini saya klik dan saya klik kolom saya. Macam contoh macam ini pula pun sama. Saya klik align, saya escape dulu, saya tekan align, saya ambil dinding paling luar dan saya ambil kolom tu. Okey, itu ialah cara untuk kita gunakan align. Next kita akan buat kolom di position yang ini. Position yang ini. Okey, yang ini size yang sama. So kita akan gunakan lebih kurang 1800 daripada grid line. Tapi tak apa, kita buat dahulu. So okey. Yang ini grid line ni macam terlalu pendek, kita boleh tarik je. Tarik je dulu. Okey, so dia ada kat situ lah. So kita akan pilih architecture, pergi kat kolom, architecture kolom dan kita klik dulu mana yang kita nak. Contoh dari 2. Next. Okey, ni saya delete jap So next saya nak letakkan jarak daripada grid line ke center. Okey, ialah lebih kurang 1700. Okey, 1700. Dan ini saya nak dia sama dengan kolom di atas. So saya ambil center pula. So saya tekanlah center sini, tak ada masalah. Next saya nak dia, kalau kita tengok zoom sikit ni, dia selari dengan yang di sebelah dalam. Jadi kita akan buat align. Saya tekan align, kita ambil sebelah dalam, kita tekan kolom, tekan dalam, tekan kolom. Okey. Okey, sebelah dalam. Jadi kita dah siaplah kita punya kolom. Saya delete dulu dimension yang kita tak nak. Kalau kita tengok pandangan secara 3D, inilah hasil yang kita dah dapat lihatlah. Ini kita punya rumah dan juga tiang yang telah kita dibuat. So untuk gerakkan macam ni, kita boleh guna tekan shift di keyboard dan tekan roller mouse. Sambil tu kita akan dapat gerak-gerakkan lah. Untuk pen, kita just tekan roller saja. Tekan roller mouse, kita dapat pen. Selain daripada cara tu, kita ada cube dekat sini. So cube ni kita boleh tekan juga. Kalau kita nak tengok pandangan atas, dia akan zoom. Contoh saya nak tengok macam ni position ni ke, saya nak tengok pandangan sengit macam ni ke, nak tengok bucu cube ke, pandangan hadapan ke, kita boleh tengok. So kita zoom je lah, scroll untuk kita zoom lah. Contoh saya nak tengok tekan rumah, dia akan bagi position yang macam ni. Kita zoom. Oh macam ni cara dia, kita nak tengok. Next kita akan buat ialah lantai. Cara kita nak buat lantai. Untuk lantai, dia ada beberapa tips lah. So lantai ni kita akan tengok dulu kat sini. Okay, untuk lantai, kita tengok jap. Okay, dekat sini dia tak mention ketebalan lantai, tapi tak ada masalah, kita assume dia 150 lah ketebalan lantai. Okay, untuk lantai kita kena ada 3 cara. Saya akan share dekat dalam video ni dengan 3 cara lah.
So untuk lantai, kita punya plan ialah kita akan buat lantai ada satu yang lantai untuk dalam rumah. Nah, ini dalam rumah. Saya lukis dulu macam ni, lebih kurang. So lantai merah ni, ini adalah lantai di dalam rumah. Cik, kenapa toilet tu kita tak buat lantai? Okey, toilet kita buat lantai, tetapi toilet ni kita drop kan. Lantai dia akan jadi drop. Maksudnya drop tu maksudnya apa? Daripada sini nak ke dalam toilet, dia akan rendah sedikit. Okey. Bagaimana dengan luar? Dengan luar kita akan buat lantai drop juga. Bermaksud saya terlebih contoh lebih kurang. Bermaksud daripada sini kita nak masuk ke rumah, kita akan ada step atas dahulu. Ini drop lah. Yang biru ni bermaksud drop negatif 50. Yang merah ni kita target, kita buat dia kosong lah. Maksudnya elevation dia kosong. Dia akan ni kosong, ini drop 50. Apa maksud drop semua? Kita macam tak berapa nak imagine. Mungkin dalam construction drawing awak dah jumpa DP ataupun UP up lah. Kalau DP drop lah. So kita tengok sini, nanti saya akan tunjukkan macam mana, apa maksud drop. Oh, maksud tak drop sebenarnya. Okey. Saya tunjukkan kat sini Okey. Saya akan lukis dulu di sini untuk lebih awak faham. Okey, kita pergi kepada architecture. Untuk kita buat lantai, kita akan gunakan floor. This one, kita akan gunakan floor. So kita akan klik kat floor ni. Anak pernah bawah ada banyak jenis. So kita akan gunakan architectural. So bila kita pilih architecture, sudah ada banyak jenis lantai yang kita akan guna. Contoh, saya akan guna lantai jenis saya tekan je dulu, generic ni dulu. Dan saya akan lukis. Ini kalau kita tengok kat belah sini, saya akan buat dua. Satu lantai macam ni. Kalau perasan, bila saya lukis tadi, saya ambil petak, saya lukis, drag daripada satu ke satu tempat, satu point, satu klik dapat jadi petak. Dan dia ada tulis kat sini height offset from, maksudnya from ground floor. Apa yang kita nak height offset dia? Saya buat kosong dahulu. Saya klik tanda OK. Dan saya buat lagi sekali. Saya buat floor lagi satu. Saya lukis di sebelah dia pula. Tapi kali ni kita buat drop 50. Drop 50, saya ambil petak, saya lukis sebelah dia. Okey, saya lukis kat sebelah dia lebih kurang. Dan kita klik OK. Kita tengok macam tak ada benda pun, tak ada, macam tak nampak beza. Cumanya bila kita tengok 3D, kita akan nampak lihat sebenarnya dia ada perbezaan dari segi ketinggian. Okey, saya tunjukkan daripada south, pandangan selatan. Apa yang dimaksudkan ialah, satu, kita gunakan ketebalan 150 mm. Ketebalan 150 mm ialah ketebalan lantai. Ini 150 mm. Next ialah, saya escape So saya klik sini, dia cakap height offset from level ground floor. Ini adalah ground floor. So height offset dia kosong, bermaksud lantai ni berada di posisi ground floor level. Okey. Untuk lantai ni, dia turun ke bawah sedikit. Ketebalan dia tetap sama, 150 mm. Tetapi daripada ground floor level, dia turun sebanyak 50 mm. So saya escape, saya klik mouse ni, kita nampak negatif 50. So, jadi dia berada di bawah ground floor 50 mm. Jadi itu bermaksud, itulah maksud saya yang tadi saya cakap berkenaan dengan drop, up dan sebagainya. Jadi kita teruskan balik pada rumah kita. Yang ni kita boleh delete dahulu. Kita punya plan tadi kita akan buat di bahagian ni dahulu. Jadi kita akan buat luar architecture. Alright. Kita pergi dekat floor, kita akan pilih architecture. So saya pilih dulu floor generic 150. Saya jadikan dia dulu kosong. Jadi saya akan lukis, saya gunakan line untuk lebih senang. Saya klik di bahagian luar dinding. Sebab ni toilet, saya biarkan dahulu. Saya klik dulu di luar dinding. Lebih kurang macam ni lah ya. Dan saya klik OK. So ini ialah saya punya
lantai. Oh, kat sini kita ada toilet kat sini. So macam mana nak edit? Kita saya dah tersalah buat. Bila tersalah buat, kita boleh klik dekat edit boundary, ataupun kalau kita dah terklik kat luar, make sure kita klik balik lantai tadi. Contoh saya klik, saya tahu ni dah lantai, saya tekan tab. Ada tab button Contoh kalau kita klik sini, dia klik pintu. So tab button dekat keyboard, awak boleh klik tab button, klik. Kalau awak tak dapat juga, awak boleh pergi kat 3D. Pergi kat 3D. Okay. Klik lantai ni dan kita pergi balik ke ground floor. Dia akan buat selection lantai tu. So kita akan klik edit boundary. Ini kalau kita nak edit balik apa yang kita lukis. So tekan edit boundary, kita dah tersalah lukis kat sini. Sepatutnya dia akan masuk kat sini kan. Jadi jangan risau, kita lukis je. Kita akan lukis dahulu, macam ni lebih kurang. Saya masukkan dahulu. Okay. Lepas tu kita nak potong dia. Dia tak boleh lah macam ni. Nanti dia tak boleh nak baca. Dia tak boleh ada dua identity. Jadi kita nak kena potong dia. Macam mana cara kita nak potong? Kita kena guna ni, split element. Dia akan jadi pisau. Saya potongkan dahulu. Lepas saya dah potong, dia akan jadi dua elemen. Okay. Kalau dua elemen, baru kita trim. Trim kita akan pakai ni. Tekan button ni, kita klik yang mana kita nak. Contoh kita nak yang ini dan yang ini. Dia trim. Nampak kat sini dia dah trim. Sama juga dekat sini. Saya tebalkan lah, mungkin tak nampak. Okay, sama juga. Ini dengan ini. Saya nak ialah di bahagian sini dengan di sini. Jadi saya perlu klik yang biru ni. Line biru, line biru. Jangan klik yang sini. Sebab apa? Kalau saya klik kat situ, nampak macam tak ada beza. Alah, saya klik je lah sini dengan sini. Nampak? Dia akan pilih yang ini. Kita tak nak yang tu. Kita nak yang ini dan yang ini. Sebab tu. Mungkin ada yang soalan, kenapa perlu split? Cik, okay, ada soalan, kenapa perlu split? Kalau kita tak split, dia akan jadi satu garisan yang lurus. Okay, nampak ni garisan yang lurus. Bila saya buat trim, saya klik dan klik, garisan yang bawah akan hilang. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. So kita akan split dahulu. Maksudnya kita akan bahagikan dia kepada dua line dahulu, baru kita akan trimkan dia. Okay, klik satu, klik dua. So kita dah siap. So kita klik OK. Dan kita ada lantai di dalam rumah dengan tak ada drop. Okay. Next kita akan buat lantai di luar rumah dengan ada drop. Cumanya lantai di luar rumah, terlebih dahulu saya akan conteng kat sini. Macam mana kita nak buat lantai kat luar rumah? Kita akan buat cara yang sama, method yang sama. Contoh saya akan ambil petak. Contohlah ini, kita bayangkan ni lantai di dalam rumah. Untuk lantai di luar rumah, kita tak nak lantai dalam rumah sebab dalam rumah kita dah buat. So kita akan buat dua petak macam ni. Bila dua petak macam ni, dia akan lukis, dia akan model yang petak di luar sahaja. So bila saya tekan tanda right, dia akan jadi bentuk donat lah. Jadi untuk case ni kita akan gunakan konsep donat ni. Bagaimana cara dia? Okay, first kita akan kita akan lukiskan dia nanti macam ni Sekejap, saya tengok sekejap. Okay. Cara dia ialah kita akan gunakan slab yang sama, floor, architectural, dan kita akan dropkan dahulu -50. Okay, kita akan buat offset lebih kurang 900. Saya tekan line. Ini kegunaan untuk offset. So offset saya letak dulu 900. Offset tu bermaksud kita buat line kat sini. Kalau tengok, nampak ni jarak dia, ada jarak kat luar tu. Maksudnya saya klik di sini, tapi garisan saya sebenarnya ada di sini, garisan slab. Inilah jarak daripada tempat yang saya klik sebanyak 900. Itu masuk offset. So saya klik. Kalau macam ni, kita sambungkan je. Nanti kita akan trim kemudian. Jangan risau. Ada setengah dia auto trim. Okay. Kita buat dulu di bahagian luar dahulu. Sekejap, kita ada tiang kat sini Sekejap, saya lupa pula. Okay. Tak apa, kita teruskan dahulu. Nanti kita edit kemudian. Okay, first kita akan editkan dia yang ini. Kita trim dahulu. Okay, kita dah hampir siap. Tapi ingat, kita kena donatkan dia dulu. Okay, macam nak donat,
kita donat dulu, buat line balik macam biasa, tapi tak nak offset. So kita akan follow building punya line dahulu. Okay, kita dah jadi bentuk donat dan kita klik OK. So ini ialah lantai yang di luar. Next, bila kita dah buat kita punya donat, kita refer balik kita punya plan tadi, kita tengok dan kita buat Revit balik. So kita tengok 3D. Ni sebenarnya tak siap lagi sahaja. Okay, kita tengoklah, kita dapat lihat sebenarnya kita punya toilet ni masih lagi tak ada lantai. Dan kalau kita perhatikan kita punya ni, kita punya PDF file, itu sebenarnya ada lagi macam ada slab yang di bahagian posh. Ni posh lah, di bahagian tepi ni, rumah ni masih medi kan. So dia ada lagi ruang dan kita tak buat lagi untuk toilet. Jadi jangan risau, memang sengaja dibuat macam ni. Kita pergi pada ground floor balik, kita klik lantai yang donat ni tadi, kita tekan edit boundary. Sekarang kita edit dan kita adjust kan. Contoh line ni kita perlu kita delete, jadi yang ni pun kita perlu kita delete. Kita nak sambungkan line ni dengan line ni, kita hanya tekan trim dan extend. Tadi function saya tunjuk adalah function trim, sekarang adalah function extend. Tekan macam mana nak guna dia, kita klik line kita nak 1 dan 2. Dia dah auto. Sama juga dekat dengan sini, kita nakkan dia bersambung masuk dalam. Yang kita kena splitkan dahulu. Lepas kita dah split, kita buat satu line kat sini kecil. Contohlah saya buat line kat sini kecil. Contoh saya buat macam tu. Dan saya nak extend, saya klik line ni, saya klik line ni, saya klik line ni, saya klik line ni. Right. So kita dah siap dah untuk toilet. So kita dah bercheck dahulu dekat 3D, adakah toilet tu disambung dengan baik. Okay, ni toilet kat depan ni tak sambung dengan baik. So kita pergi ke ground floor balik, saya edit boundary, bermaksud sini dia dekat dinding sini lah. Okay, kita klik balik, kita tengok 3D. Okay, kat depan dia pula, edit boundary dan kita tarikkan ke depan. Kita boleh guna align, okay, ataupun kita tarik pun boleh, drag pun tak ada masalah. So kita tengok boleh 3D. Okay, so dia dah cantum dengan baik lah untuk lantai. Sekarang kita nak buat di bahagian posh di sini dan di sini. Macam mana kita nak buat? Kita punya plan, kita akan gunakan sama konsep yang sama. Kita gunakan offset 900. Jadi macam mana kita nak buat offset tersebut? Kita buat, saya akan double klik ni, saya akan klik, saya akan edit boundary. So yang kita nak ialah ini kita tak nak, garisan ni kita tak nak, garisan ni pun kita tak nak. Kita punya plan kita akan sambung di sini. Jadi kita akan buat, saya akan buat macam ni, saya tekan line, saya offsetkan 900. Saya ambilkan ini sebagai panduan saya. Oh salah, saya kena start dari sini, panduan saya. Okay, next saya ambil di sini ke sini. Oh salah lagi, daripada sini ke sini. Ini sebagai panduan saya. Jadi apa yang perlu kita buat, kita akan trim terus lah. Maksudnya yang ni kita akan trim, dalam masa sama dia akan extend. So saya klik garisan ni, saya klik garisan ni, nampak dia trim yang ni dan dia extend kan. Yang ni saya extend kan. Sama juga yang ini. Kita dah siap untuk yang ini. So kita nak cover yang belah sini pula. Kita escape. Contoh saya escape. Garisan ni kita tak perlu dah pakai. Kita akan buat satu garisan kat sini. Macam tadi saya cakap, tekan line, kita buat offset dulu 900. Dan kita akan buat macam ni, macam tu. Kita buat sikit je. Dia buat sikit pun dah tak apa. Nanti kita gunakan ni, trim ni, dia macam magic. Okay. Okay, lepas tu kita tekan OK. Dia dah siap dah untuk lantai berkenaan. So kita dah, secara generalnya kita dah siap dah untuk lantai. Okay. Okay, next kita akan cuba buat lantai ini. Tak apa, kita tengok dulu. Lantai kita dah siap. Kita akan buat lantai ni bagi sama rata. Okay, maksud saya sama rata ialah, kalau kita buka pandangan south, contoh, ini lantai ni dia macam tergantung sikit awak. Ni lantai dalam rumah, macam ni saya cakap ni. Lantai di luar rumah, dia di bawah. Dia macam ni ni maksudnya dia tak sama tinggi. Dia tak sama ketinggian dia tu.
Satu di bawah, satu di atas. Jadi kita akan samakan dia. Macam mana nak sama ialah, di luar ketebalan dia 150, di dalam ketebalan dia pun 150. Apa yang maksud saya cuba terangkan ialah, saya buat balik floor yang tadi tu. Saya akan tunjuk konsep tadi tu. Okey, konsep dia ialah, satu saya buat yang negatif 50. Perhatikan, negatif 50. Satu lagi saya buat ialah yang kosong di sebelah. Maksud saya ialah, tadi yang kita buat tadi tu, bila kita tekan OK, kita akan nampak dia tergantung. Ni maksud saya, di bawah dia tak rata. Di bawah ni dia tak rata. Sekarang yang kita nak buat ialah bagi bawah ni rata. Bawah ni rata. Jadi bermaksud lantai yang di sebelah dalam ni mestilah ketebalan dia mestilah 200 mm. Yang luar 150. Dah okey, baru dah dia rata dengan yang luar. Jadi macam mana nak buat? Saya nak buat, jangan risau. Kita pergi kat 3D, kita klik lantai yang di sebelah dalam dulu. Kita boleh klik daripada bawah rumah. Dan kita tekan edit type. Kita duplicate dahulu. Kita ubahkan nama dia. Contoh, saya ubahkan kepada namanya ialah 200 mm. Kita tekan edit structure. Sama macam wall. Kita ubahkan ketebalan dia 200 dahulu. Okey. Lepas kita ubah ketebalan 200, kita klik OK. Kita klik OK. Dan kita dapat lihat dia dah rata. Okey, dah rata. Okey. Jadi video ini sampai di sini sahaja dahulu. Kita jumpa pada next video. Saya akan ceritakan lagi berkenaan dengan slab sedikit untuk kita tambahkan material macam mana dinding. Alright, itu saja. Bye bye.